Jadi kalau tuan-tuan ada soalan, mungkin ada satu mic ke, boleh diserahkan ataupun boleh tulis, boleh diserahkan lah. Jadi mungkin beberapa soalan sajalah yang boleh kita jawab, insya-Allah. في أحد له سؤال؟ Ada yang nak bertanya? في أخ سألني عن أهمية سلوك طريق التصوف وعن الذكر باسم هو وآه. Jadi ada satu orang bertanya pada Syekh tentang kepentingan kita duduk di bawah bimbingan tariqah, iaitu bersuluk dalam tarikat, dan bagaimana kedudukan zikir hu ataupun di sisi para ulama tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فقد ذكرت منذ يومين في محاضرة أهمية الجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة. ممكن سماعها لأنها مترجمة، ولكن بالاختصار أقول: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في ديوانه بيتين من الشعر: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح. فذلك قاس، الفقيه الذي لم يسلك طريق التصوف، فذلك قاس لم يذق قلبه تقاه، وهذا جهول. الصوفي غير الفقيه، وهذا جهول، كيف ذو الجهل يصلح؟ لذلك ينصح الإمام الشافعي رضي الله عنه بالجمع بين الفقه والتصوف، وربما أخذ ذلك عن الإمام مالك رضي الله عنه، لأن الإمام مالك هو شيخه، أول أشياخه. الإمام مالك ثبت عنه في كتب المالكية قوله: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. فهذا يدل على أن التصوف كان معتنى به من قبل الأئمة الكبار من أئمة السلف الصالح. نعم. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Jadi pada Syekh mengatakan, kami telah pun berbincang tentang ahamiyah tariqah, ahamiyah menggabungkan syariat, tariqah dan suluk ini, dan mungkin tuan-tuan boleh dapatkan rakaman video tersebut yang dibuat live di Pondok Tampin punya Facebook ketika mana Syekh memberikan syarahan di Masjid Paroi Jaya lah baru-baru ini. Akan tetapi secara rumusan pada perbincangan dan persoalan mengenai kepentingan tariqah tadi itu, kepentingan tasawuf itu adalah perkataan ataupun syair Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu arda yang mengatakan, jadilah kamu sufi dan faqih, jadilah kamu faqih dan sufi, dan itulah nasihat aku kepada kalian. Kerana faqih yang tidak ada sufi, dia akan memberikan sifat keras dalam hatinya, dan sufi yang tidak ada faqih, dia akan melahirkan kebodohan demi kebodohan. Maka selain itu juga kata Syekh Hadi bahawasanya berkemungkinan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini kesan daripada tarbiyah yang diterima daripada Imam Malik. Kan Imam Malik merupakan guru kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Maka ada satu perkataan Imam Malik yang dinyatakan, yang pertama kata Imam Malik, barang siapa yang faqih tetapi tidak punya tasawuf, tidak punya sufi, maka dia jatuh ke dalam kefasikan. Dan barang siapa yang menjadi seorang sufi tetapi tidak faqih, tidak mempunyai ilmu, maka dia telah terjatuh ke dalam lubang zindik. Dan barang siapa yang dapat menggabungkan kedua-duanya di antara faqih dan sufi, maka dia telah mentahqiqkan apa yang ada pada perjalanan dia itu. والذي يقرأ في كتب التراجم والطبقات يجد أن علماء الأمة الإسلامية من عهد السلف الصالح في القرن الثاني والثالث الهجريين، بعد أن كتب الإمام القشيري
وهو من رجال القرن الرابع الهجري، كتب رسالته الرسالة القشيرية في التصوف. هو يذكر تراجم الرجال في القرن الثاني والثالث الهجريين ثم إلى زمنه. فمن يقرأ كتب التراجم وكتب الطبقات نعم فإنه يجد أن علماء الأمة الإسلامية كلهم مقرون بالتصوف ومقرون بفضل أهله، وبعضهم كان من أهل التصوف، وكان بعضهم يسلك طريق التصوف تبركا، حتى إن الشيخ ابن تيمية الحنبلي الذي تنتسب إليه الحركة الوهابية، الشيخ ابن تيمية كان صوفيا نعم، وكتب جزءا كاملا في التصوف في الفتاوى. وتلميذه ابن القيم كذلك كتب كتبا في التصوف. ويحكي تلميذه الآخر يوسف بن عبد الهادي الحنبلي يحكي أنه هو وتلاميذ الشيخ ابن تيمية لبسوا خرقة الصوفية القادرية تبركا، وانتسبوا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، لأن الإمام ابن تيمية الشيخ ابن تيمية بينه وبين الشيخ عبد القادر الجيلاني رجل واحد، وهو الشيخ ابن قدامة المقدسي رحمهم الله. لذلك هم صوفية، ولكن وهابية زماننا نعم أخذوا منه شواذه وما خالف فيه الأمة وتركوا له تصوفه، ولم يعتبروا ذلك مما يصح الاقتداء به، وهذا من اتباع الهوى. Dan begitu juga kalaulah kita membaca buku-buku tarajim ataupun buku-buku yang menghimpunkan tentang biografi, biodata para ulama, antaranya para salafus saleh di kurun kedua yang telah dihimpunkan oleh Imam Qushairi dalam kitabnya Risalah Qushairiyah, beliau daripada kurun keempat yang menghimpunkan biografi dan biodata ulama salafus saleh daripada kurun kedua dan ketiga, dan rata-rata kita akan dapati mereka itu bersetuju dengan tasawuf. Rata-rata mereka bersetuju dengan tasawuf, dan sebahagian daripada mereka itu mengambil jalan tasawuf, mengambil jalan tariqah dengan tujuan tabaruk, mengambil keberkatan melalui memasukkan diri dalam silsilah ahli tasawuf. Maka rata-rata para a'immah kita mereka bersetuju dan mereka bersama, bahkan sebahagian mereka masuk ke dalam jalan-jalan tasawuf ini. Dan begitu juga Syekh Ibn Taymiyah Al-Hanbali, beliau juga merupakan, mengikut catatan, beliau juga merupakan seorang daripada orang yang mengambil jalan tariqah sebagai tabarukan. Kerana itu dia menulis satu juzuk khas perbincangan tentang sufi dan tasawuf yang dibincangkan oleh Syekh Ibn Taymiyah. Hal ini kerana Syekh Ibn Taymiyah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, iaitu dia mengambil jalan tabarruk mengikut tarikat Qadiriyah. Antara Syekh Ibn Taymiyah dan Syekh Abdul Qadir Jailani hanya ada satu orang saja perantara, iaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Atas sebab itulah anak murid Syekh Ibn Taymiyah antaranya Yusuf bin Abdullah, yang bila mana dia menyata Yusuf bin Abdul Hadi, iaitu Yusuf bin Abdul Hadi, ketika mana dia berbincang sesama dengan murid-murid Syekh Ibn Taymiyah, maka dia mengatakan guru kita iaitu Syekh Ibn Taymiyah dia mengambil jalan tariqah Qadiri sebagai tabarrukan. Maka atas sebab itu juga Syekh Ibn Qayyim, muridnya juga, menulis karya yang berbincang tentang tasawuf. Maka yang hairan pada hari ini, golongan-golongan Wahabi Al-Mubtadi'ah ini, mereka mengangkat syawadha, iaitu keganjilan-keganjilan hukum, pandangan dan fatwa-fatwa pegangan Syekh Ibn Taymiyah yang mukhalafah, yang berkhilaf, bersalahan dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Mereka angkat dan mereka ketengahkan, tetapi mereka mendiamkan bahawasanya Syekh Ibn Taymiyah merupakan orang yang pernah mengakui akan perjalanan tasawuf, bahkan mengambil keberkatan silsilah daripada tariqah Al-Qadiriyah. Syekh Ibn Taymiyah Al-Hanbali ghafarallahu lana wa lahu wa lil muslimin هو خالف أهل السنة والجماعة في مسائل في العقيدة وفي مسائل في الفقه، إلا أنه ثبت أنه عقدت له مجالس من قبل فقهاء المذاهب الفقهية، وأعلن توبته ورجوعه عما تركه عما خالف فيه أهل السنة، ونحن نرجو من الله أن يكون قد رجع عن ذلك ومات على عقيدة أهل الحق. Dan Syekh Ibn Taymiyah Al-Hanbali ini juga
dia bermukhalafah, iaitu bersalahan dengan ahli sunnah wal jamaah dalam beberapa perkara, antaranya dalam akidah, pegangan akidahnya, dan yang kedua di dalam hukum ahkam fiqh, yang mana dia bersalahan dengan imam-imam fiqh kita. Akan tetapi ada riwayat yang menyatakan Syekh Ibn Taymiyah telah berada dalam satu majlis para ulama fuqaha dan dia mengisytiharkan taubat dan kembali kepada jalan yang sebenar. Jadi mudah-mudahan ianya adalah perkara yang benar, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga mengampunkan Syekh Ibn Taymiyah dan mengampunkan kita semua. أما بالنسبة لشق السؤال الثاني فيما يتعلق بهو وآه أثناء الذكر، فإن أهل الطرق لهم اجتهادات في فروع الفقه، في فروع الذكر وهيئاته، كما يوجد عند فقهاء المذاهب اجتهادات في الفروع الفقهية، وهذا يختلف من طريقة إلى طريقة أخرى. منهم من يذكر الله جهرا قائما، منهم من يذكر الله جهرا قاعدا، منهم من يذكر الله سرا، منهم من يذكر بالأسماء السبعة نعم المشهورة، منهم من يذكر اسم الله فقط. نعم هذا فيتبين لنا أنه يوجد أذكار متفق عليها، ويوجد هيئات وأذكار مختلف فيها. نعم فالأذكار المتفق عليها نعم اسم الله عند جميع أهل الطرق سواء كان جهرا أو سرا، هذا متفق عليه بلا خلاف، وأن يمده الإنسان المد الطبيعي أو يزيد في المد وهو مغمض عينيه إلى طول النفس 16 حركة كما أخذناه عن أشياخنا رحمهم الله. هكذا. نعم هذا متفق عليه، ولكن هو نعم مختلف فيه بين العلماء وبين أهل التصوف. منهم من قال هو اسم من أسماء الله، وممن قال ذلك الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره، ونصر قول من قال من الأولياء والصالحين أنه اسم من أسماء الله تعالى، وأتى بأدلة الإمام الرازي على ذلك. وإمامنا الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول في أوراده وأحزابه: اللهم يا من هو يا هو، الإمام أبو الحسن. فهذا يدل على أنه اعتمده اسما من أسماء الله تعالى. بعض علماء الشريعة وبعض أهل الطرق أنكروا هذا الاسم، قالوا هذا ليس من أسماء الله. نعم ولكن الذي يقرأ الآيات القرآنية يجد أن الله تعالى ذكره نعم بدلا عن الاسم الشريف: الله لا إله إلا هو. إذن هو الله ذكره بدل الاسم الله لا إله إلا هو. نعم والإمام الشيخ ابن عطاء الله السكندري الشاذلي له كتاب حبذا لو يقرأ، هذا الكتاب اسمه القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد. يقول فيه بأن اسم الله إذا نعم هو يجمع بين عدة أسماء في وقت واحد. إذا أخذت حرف الألف جانبا بقي لله. إذا نحيت الحرف الأول اللام الأولى له. إذا نحيت اللام الثانية هو. فالإمام الشيخ ابن عطاء الله يؤكد هذا المعنى في هذا الكتاب. فاسم هو نعم هذا يذكره الخاصة من أهل المعرفة. والنبي اللهم صل عليه قال في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك في القرآن أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن في أسماء إلهية علمها الله لبعض أخواصه من عباده ولم تنزل في الكتاب، لأنه قال أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. إذن هناك أسماء خاصة علمها الله سبحانه وتعالى لبعض أوليائه وكانت سبب فتحهم، وهم يجمعون إخوانهم عليها ويذكرون الله فيها.
Jadi ada pun soalan yang kedua berkaitan dengan zikir hu. Maka para ulama dan para ahli tasawuf sendiri mereka berselisihan dalam memberi pandangan. Sebahagian ulama mereka ini bersepakat tentang zikir, dan sebahagian mereka berselisihan dalam apakah lafaz zikir, apakah keadaan zikir. Ada yang mengatakan zikir secara berdiri dan kuat, ada yang mengatakan zikir secara duduk dengan jahar dengan kuat, ada juga yang mengajar zikir secara sir, secara rahsia, ada yang mengajar zikir dengan membaca asma Allah yang sab'ah yang masyhur di kalangan ahli tasawuf, dan ada yang mengajar dengan membaca ismul mufrad Allah. Akan tetapi sebahagian besar para ulama bersepakat pada beberapa zikir, dan ada juga mereka berselisih di dalam beberapa zikir. Sebagai contoh, para a'immah tasawuf mereka bersepakat dalam lafaz zikir Allah, dan sebagian daripada guru-guru mengajar apabila menyebut nama Allah dipanjangkan huruf matnya sehingga 16 harakat, sebagaimana yang dibacakan oleh Fadil Syekh tadi dengan lafaz yang panjang disebut nama Allah sebanyak 16 harakat. Maka ini antara yang disepakati. Akan tetapi yang berkhilaf antaranya adalah zikir hu. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan zikir hu di dalam kitab tafsirnya, hu merupakan nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia salah satu daripada nama Allah, maka harus menyebut akan zikir hu tersebut. Begitu juga Al-Imam Abu Hasan Syadzuli radhiyallahu anhu, beliau sendiri menulis zikir ataupun wirid yang ditulis ya man huwa hu, ya man huwa hu ya hu. Maka di sini menunjukkan Al-Imam Abu Hasan Syadzuli radhiyallahu anhu arda mengiktiraf ataupun menerima zikir hu sebagai daripada salah satu daripada zikir. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menggunakan lafaz hu, domir hu, menggantikan namanya Allah. Allahu la ilaha illahu lahu. Maka Allah Ta'ala menggantikan namanya, iaitu ketika itu menggunakan lafaz hu sebagai mengembalikan akan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau tuan-tuan hadirin hadirat mempunyai keahlian di dalam membaca kitab, maka Syekh Imam Ibn Athaillah Asy-Syadzuli radhiyallahu anhu ada tulis satu kitab, ismul kitab Qasdul Mujarrad fi ma'rifatil ismul mufrad, iaitu yang berjudul Qasdul Mujarrad fi ma'rifatil ismul mufrad. Jadi siapa yang berkeahlian mampu boleh kembali dan rujuk kitab tersebut, yang mana dinyatakan beberapa hujah yang menyatakan hu merupakan asma Allah, nama Allah, dan harus berzikir dengan nama hu tersebut. Bahkan disebut nama Allah alif lam lam ha. Kalau kita pertama Allah, kita sepakat, dan dihazafkan kalimah alif, lillah, masih lagi nama Allah. Kita hazafkan lam yang pertama, maka jadi lahu, masih lagi Allah. Dan kita hazafkan lam yang kedua, maka tinggal hu. Maka hu itu juga dinyatakan oleh Syekh Ibn Taymiyah, Allahumma salli ala Muhammad, dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah Asy-Syadzuli sebagai daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku meminta pada Engkau yang pada nama itu adalah daripada Engkau, dan nama-nama yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, dan aku meminta daripada Engkau nama-nama yang diajar kepada ahli khawas, kepada orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang hampir dengan Allah, mereka juga ada nama-nama. Jadi ini bukti ada nama Allah yang disebut dalam Al-Quran, dan ada nama Allah yang tak disebutkan dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Baginda Nabi membaca doa tadi, Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, aku meminta dengan seluruh nama-namamu, semua nama yang kau sebut, semua nama yang turun dalam Al-Quran, dan semua nama yang tidak disebut dalam Al-Quran tetapi diberi ilham kepada ahli khawas. Maka sebagian daripada ahli khawas, mereka ini diberikan ilham oleh Allah akan nama Allah Ta'ala, dan dengan itu mereka menghimpunkan murid-murid mereka untuk membaca ataupun berzikir dengan lafaz hu. Amma الذكر ب
أو هكذا. فبعض أهل الطريقة يذكرون هكذا. والشيخ الإمام السيوطي رحمه الله، الحافظ السيوطي، له رسالة مطبوعة اسمها السيف القاطع لأهل الاعتراض الشوايع، هكذا. أنه هو كان شاذلي، الإمام السيوطي كان شاذليا، فهو يقول بهذه الرسالة بأن الذكر عند السادة الشاذلية اسم الله الله الله. قال إلا إذا غلب على عقل الذاكر وسلب عن صحوه وكان مغلوبا فإنه يعذر فيما يصدر منه من قال هو معذور لأنه مسلوب الصحو، يعني خرج عن الصحو إلى حالة أخرى، فالشيخ يعتبره معذورا. أما إذا كان صاحيا وواعيا فإنه عندنا لا يصح أن يقول بل لابد أن يذكر اسم الله. نعم، هذا متفق عليه. ثم رأيت بعد غير الإمام السيوطي له رأي آخر، يقول بأن هي مدلول قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. أواه يعني وجد قول من جملة أقوال في تفسير أواه، ولو كان غير صحيح أو غير معتمد، إلا أنهم قالوا هو كان كثير التأوه، يقول نعم. واستدلوا بحديث أيضا ضعيف، نعم، وربما يكون شديد الضعف، أن رجلا مريضا كان يئن من المرض، من الألم في جسده، يقول فنهي عن ذلك، فقال دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله يرتاح له عليل. نعم، هذه الرواية ذكرها الإمام السيوطي، ولكن علماء الحديث الآخرون قالوا هي ضعيفة أو شديدة الضعف. هذه ذكرها الإمام الباجوري في شرح الجوهرة لوحدة التوحيد في كتاب تحفة المريد، عند قول الناظم الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله حتى الأنين في المرض كما نقل، لأنه يكتب حتى الأنين، فيذكر هذه الرواية الشيخ الباجوري شيخ الأزهر رحمه الله. على كل هذا الأنين والتأوه وما إلى ذلك هذا غير معتمد، في الأصل غير معتمد عند أهل التصوف وعند أهل الطرق. ولكن لو وجد، نعم، ووجد من يقول لهم بأن أواه في صلة سيدنا إبراهيم ليس أواه حليم هو التأوه، وأخذوا بذلك، نعم، وعملوا بمقتضاه، نحن لا ننكر يعني المختلف فيه، وإنما ننكر المتفق على إنكاره. ولكن لو استشرنا واستنصحنا نقول لهم اذكروا بالمتفق عليه واتركوا المختلف فيه، يكون هذا أسلم وأحسن. Jadi adapun soalan yang kedua tentang maka para imam pun berkhilaf dalam menyatakan keharusan menyebut perkataan ataupun berzikir dengan lafaz-lafaz tersebut. Tetapi Imam Suyuti, kalau tuan-tuan berkeahlian dan boleh merujuk kepada kitab Saiful Qati' li ahli al-i'tirad syawai'. Jadi Saiful Qati' li ahli al-i'tirad syawai', maka boleh rujuk dalam kitab tersebut. Dan Imam Suyuti merupakan salah seorang daripada mereka mengikut jalan Imam Abu Hasan Asy-Syadzuli. Imam Suyuti adalah Syadzuliyah, maka beliau menyatakan sekiranya satu orang menyebut nama Allah, sebab Allah ittifaq di dalam tariqah Syadzuliyah, barang siapa yang menyebut nama Allah dan kemudian dia hilang, maknanya kerana keasyikan dia menyebut, maka akhirnya yang kita dengar daripada lafaz dia itu tapi sebenarnya dia bermula dengan menyebut nama Allah, tetapi kerana keasyikan dia sehingga dia tenggelam dalam zikir dia, maka yang keluar dan dengar pada telinga kita maka dikatakan oleh Imam Suyuti Asy-Syadzuli dia dimakzur, iaitu dimaafkan, dia diterima zikir dia tersebut. Akan tetapi sekiranya dia sebut dalam keadaan
dia sedar, dalam keadaan dia sedar, dia bukan dalam fana zikir ataupun dia belum tenggelam dalam zikir, dia pun maka kata Imam As-Suyuti, perkara ini perlu ditinggalkan dan dijauhkan. Ini kata Imam Suyuti Asy-Syadzili radhiyallahu anhu arda. Dan sebagian ulama mereka mengatakan harus untuk menyatakan zikir ini berdasarkan pendalilannya diambil daripada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang dirakamkan dalam Al-Quran, innal Ibrahima la'awahun halim, iaitu Sayyidina Ibrahim menyebut kalimah tersebut. Bila Sayyidina Ibrahim menyebut kalimah tersebut, maka ahli tafsir sebahagiannya memberi pandangan, walaupun pandangan itu bukan muktamad, bukan pandangan yang disepakati, iaitu Nabi Allah Ibrahim banyak menyebut dan begitu juga ada hadis yang diriwayatkan, tetapi hadis ini para ulama hadis mengatakan hadis ini terlalu lemah. Hadis ini terlalu lemah, yang tentang satu orang yang dalam keadaan sakit, maka dia anim, maknanya dia berbunyi sakit dah. Mana bunyi sakit dia tadi tu? Mengerang kesakitan, dia berbunyi anin. Jadi ada yang menghalang. Maka dikatakan jangan dihalang, kerana dia itu merupakan salah satu daripada nama Allah. Dia sedang mengadu dan dia mendapat kerehatan. Bila dia mengerang sakit tu, dia dapat kerehatan, maka biarkan dia. Tetapi hadis ini disebut oleh Imam Suyuti, tetapi ulama-ulama hadis mengatakan hadis ini terlalu lemah. Begitu juga ada diriwayatkan oleh Al-Imam, disyarahkan Al-Imam Bajuri, mengatakan perkataan ini turut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Laqani di dalam kitab dia. Ketika itu dia menulis manzumah dia menulis dia punya matan dia, dan ketika itu dia mengalami sakit, maka dia meriwayatkan hadis ini di dalam kitab tersebut. Akan tetapi ulama hadis mereka mengatakan perkataan hadis ini merupakan terlalu lemah. Maka kami tidaklah mengingkari bagi mereka yang berpandangan yang menyatakan keharusan berzikir dengan ataupun tetapi sekiranya ada yang datang kepada kami dan meminta nasihat, kata Fadilatul Syekh, maka kami akan memberikan dia zikir yang lebih disepakati dan keluar daripada permasalahan, keluar daripada perselisihan ini, maka itu lebih sejahtera. Maka kami nasihati untuk berzikir dengan lafaz Allah, kerana ini lebih disepakati dan keluar daripada perselisihan, keluar daripada khilaf. Itu adalah perkara yang lebih baik dan lebih sejahtera, tetapi kami tidak mengingkari perbuatan tersebut. ووجد أيضا عند بعض الطرق الصوفية أنهم يذكرون همزة ولام. من أين أخذوها؟ من قول الله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إلا، فيوجد في كتب التفاسير قول بأن اسم من أسماء الله بالسرياني، فبعض الصوفية أخذ هذا الاسم فيقول وهكذا يجمعون الناس على هذا الاسم. Jadi sebagian daripada ahli tasawuf, sebagian daripada ulama-ulama tasawuf, mereka menghimpunkan murid-murid untuk berzikir dengan lafaz hamzah lam, dan benda ini ada sandaran dalil dalam Al-Quran menyatakan, dan para ulama menyatakan ini merupakan nama Allah di dalam bahasa Suryani. Maka atas sebab itu dia menghimpunkan murid-murid dia untuk berzikir dengan lafaz ويوجد عندنا في الطريقة الشاذلية الذكر الصدري، الذكر لساني الله الله الله، وذكر صدري. الذكر الصدري عندنا الله. فهم يذكرون من جهة القلب إلى الصدر ويخرج آخر الاسم إلى مع ألسنتهم. Jadi di dalam tariqah Syadzuliyah di sisi kami ini ada zikir Allah disebut dengan lepas, tetapi ada zikir yang kedua dipanggil zikir sadri, iaitu zikir dada. Zikir lisan itu menyebut nama Allah, 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 tetapi zikir dada tadi menyebut sebagaimana Fadilatul Syekh baca zikir tadi, yang keluar hujung-hujung sahaja bunyinya tadi. Maknanya daripada dada sebut Allah dengan
yang keluar tadi angin-angin di hujungnya sahaja tadi, maknanya dia bermula daripada dada dan dia keluar pada lisan, maka yang dengar hujung-hujung sahaja, maka itu wujud di dalam perjalanan tariqah kami Syazuliyah. Nahnu fi tariqatina نذكر بالمتفق عليه ونقول لإخواننا طلبة العلم إذا لم ينشرح صدرك للذكر بالمختلف فيه دع المختلف فيه، المهم أن تذكر الله بالمتفق عليه واترك المختلف فيه لأهله الذين أقامهم الله في ذلك. وعندنا لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق، فنحن لا نعترض ولا ننكر على من يذكر بأي صيغة بأي حال، ولكن نبقى مع الجمهور من العلماء والصوفية في الذكر المتفق عليه. Adapun kami ini dalam perjalanan tariqah kami, sebenarnya kami menasihati para murid kami untuk berzikir dengan yang diittifaq, yang disepakati oleh para ulama. Dan murid-murid apabila hadir ataupun bertemu dengan zikir-zikir yang mukhtalaf, yang ulama berselisih pada dia, dan dadanya rasa tidak selesa dengan zikir tersebut, ataupun timbul pelbagai persoalan ataupun tidak memberikan ketenangan pada dia, maka tinggalkan zikir tersebut dan kembalilah kepada zikir yang muttafaq, zikir yang disepakati. Maka kami mengajar murid-murid kami untuk berzikir dengan zikir yang disepakati oleh a'immah, tetapi kami tidak menafikan dan kami tidak menolak, kami tidak mengingkari zikir-zikir yang pelbagai lapas tadi yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lain, tetapi kami kembali kepada zikir yang lebih disepakati, dan sesungguhnya mereka itu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala untuk menerima dan mengadili mereka itu. Sesungguhnya turun naik nafas kita akan sentiasa dihitung oleh Allah Ta'ala. Ana ud'a min akthar at-turuq as-sufiyya lil-musyarakah ma'ahum wa ahdhur tabarrukan bihim. La shak anna usul at-turuq mansuba ila awliya Allah al-kibar, fa ana ahdhur ma'a al-muntasibin ilayha تبركا وهم يذكرون ربما بعض الأذكار وأنا أبقى في ذكري أقول الله الله الله. Jadi saya ni, kata Syekh, saya ni dijemput untuk menghadiri pelbagai jemaah-jemaah tariqah, kumpulan-kumpulan zikir, kumpulan tariqah, dan saya hadir sebagai mengambil keberkatan yang saya tahu para a'immah turun ini yang dinisbahkan dia kepada para aulia. Pengasas bagi segala tarikat ini adalah aulia-aulia Allah. Maka saya hadir dalam perhimpunan-perhimpunan mereka, dan apabila sampai kepada zikir-zikir yang mukhtalaf, yang saya yang padanya zikir-zikir mukhtalaf yang tidak ada pada jalan saya, maka saya kekal dengan zikir saya Allah Allah, dan mereka berzikir dengan zikir mereka, saya kekal dengan zikir saya Allah Allah Allah. Wa ra'ayt kalam al-Imam al-Sha'rani rahimahullah يقول بأنه من دخل على أهل طريقة غير طريقته وليس هو شيخهم فليبقى في أدبه معهم ولا يعترض عليهم فيما اصطلحوا عليه في طريقتهم ولا يغير لهم شيئا مما هم عليه، فليدعهم مع أشياخهم ومن انتسبوا إليهم. Jadi saya berkongsi dengan tuan-tuan hadirin-hadirat perkataan Al-Imam Sya'rani radhiyallahu anhu wa arda, yang mengatakan barang siapa yang menghadiri perhimpunan-perhimpunan tariqah yang bukan daripada jalan dia, maknanya dia datang pada tarikat orang lain, majlis zikir orang lain yang bukan daripada guru dia, maka hendaklah dia menjaga adab. Hadir dia itu dengan menjaga adab, menghormati mereka itu, kekal dalam majlis mereka itu, tetapi dengan maksud dan tidak berusaha mengubah mereka, biarkan mereka bersama jalan mereka dan guru mereka. Adapun kita dengan tariqah kita. على أنه صدر عندنا في بلاد الشام صدر عدة فتاوى من العلماء المفتين الكبار، صدرت فتاوى بمنع الذكر قائما مثلا، وعدم الحركة، وعدم الذكر وكذا. فأنا قلت حمل العلماء المفتون حملهم على ذلك التزامهم بالأدب الشرعي الذي يتعين عليهم فيه، وهذه الفتوى ليست ملزمة في الأصل، أنه الفتوى القضاء ملزم ولكن الفتوى ليست ملزمة. فهم حملهم ربما الأدب الشرعي على الالتزام بما كان
متوارثا في السلف الصالح ومنعوا مثل هذه الأذكار، والفتوى ليست ملزمة، من أحب أن يأخذ بها فله ذلك، والأمر فيه سعة، ومن لم يحب وبقي على ما هو عليه لا اعتراض عليه كذلك. الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما دام الأمر فيه سعة فلا داعي للخلاف بين أهل الذكر. Dan sesungguhnya apa yang berlaku di Suria, di Syam, ada setengah daripada aimah pada ulama-ulama yang mereka ini berfatwa dan melarang zikir berdiri. Mereka melarang zikir bergerak, bergoyang dan sebagainya, harakat dalam zikir. Mereka mengeluarkan hukum dengan mengatakan perkara itu adalah dilarang. Adapun kita melihat fatwa yang dinyatakan oleh mereka itu bukanlah fatwa yang lazim diikuti. Dengan maksud ini bukan fatwa daripada Qadi Qudah, akan tetapi fatwa daripada ulama-ulama kita, maka dia bukanlah satu perkara yang terlazim untuk kita turuti dan ikut. Akan tetapi sekiranya kita ingin mengambil, maka kita mengambil dengan adab, mengambil dengan adab yang sempurna terhadap fatwa tersebut. Tetapi sekiranya ada daripada kalangan kita yang tidak menerima fatwa tersebut, mereka meninggalkan fatwa tersebut, maka kita tidak mengingkari. Boleh jadi mereka yang berfatwa dengan menghalang dan melarang itu, mereka mengikut dan mewarisi fatwa-fatwa tersebut sebagai adab menjaga syariah, sebagai pegangan yang kuat yang mereka selusuri daripada a'immah salafus salih. Akan tetapi tidak terlazim, tidak termesti, tidak terwajib atas kita untuk berpegang dengan fatwa tersebut. Dan sekiranya kita berpegang, maka kita berpegang. Sekiranya tidak, maka kita tidak mengingkari dan tidak menafikan. Dan lebih baik kita meninggalkan segala perpecahan, itu adalah lebih baik. مرة من المرات بحكم أني أنا منسوب أحب السادة السارق عند السادة الشاذلية منذ صغري، منذ أن كان عمري 7 سنين أنا مع السادة الشاذلية، وهذه مأخوذة من بلاد المغرب في الأصل، والمغاربة كلهم في بلاد المغرب أكثرهم شاذلية. فكنا نحضر مجلس ذكر هكذا، والشاذلية يذكرون بالحركة، بالحركة والاهتزاز. فجاءني شيخ نقشبندي قال لي نحن أحسن أدبا منكم. قال أنتم تسيئون الأدب مع الله. قلت كيف نحن نسيء الأدب؟ قال أنتم تقفون في حضرة الله وتهتزون هكذا، أما أنا أجلس خاشعا وأذكر اسم الله في القلب. اللهم أدبنا بآدابكم. قلت له أدبنا الله بآدابكم، إن شاء الله نترقى ونصير مثلكم في آدابكم وكذا هكذا يعني الأمر. Adapun saya, pernah berlaku pada saya ini daripada kalangan tariqah Syazuliyah, dan saya mengikut tarikat Syazuliyah semenjak kecil. Pada usia saya 7 tahun saya telah menerima tarikat Syazuliyah, dan tarikat Syazuliyah ini secara asalnya datang daripada Maghribi, dan ramai daripada orang-orang di Maghribi mereka mengikut manhaj Syazuliyah. Maka sebagaimana maklum, kami ini ahli Syazuliyah ini bila berzikir kami bergoyang-goyang, kami bergoyang-goyang, bergerak-gerak. Maka inilah keadaan ahli Syazuli bila berzikir. Maka satu hari datang satu orang ahli Naqsyabandi, ulama Naqsyabandi datang bertemu kami dan berkata kepada kami, iaitu kata Syekh, berkata kepada Syekh, sesungguhnya kamu ini buruk adab dengan Allah. Jadi kami ini orang yang beradab dengan Allah. Kata Syekh, macam mana kami ini buruk adab? Kamu berdiri, kamu bergoyang-goyang, kamu bergerak-gerak menyebut nama Allah, maka kamu buruk adab. Kami ini Naqsyabandi, kami duduk diam, kami khusyuk menyebut nama Allah. Maka kata Syekh, aku tidak menjawab, melainkan aku kata, ya Allah, kurniakanlah aku adab sebagaimana adab Syekh ini. Berikanlah aku mengikut jalan Syekh ini, contoh pada Syekh ini. Dan itulah jalan yang terbaik. Tak perlulah kita nak bergaduh. Allahumma anfa'na bi awliyaik. Amin. 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 وسلكنا مسالكهم واحشرنا معهم وأفض علينا من بركاتهم آمين والحمد لله رب العالمين. الشيخ علي دعاء أو شيء، تفضل. بسم الله. آمين آمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن يجعل الخالص من وجه الكريم والسبب للفوز بجنات النعيم. آمين.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، أكرمكم الله. اللهم ربنا آمين. تقبل منا ومن إخواننا هذا المجلس وما كان فيه، واجعل فيه فرجا وفتحا ونصرا وتوفيقا وتأييدا وإمدادا وشفاء وعافية ولطفا وحفظا ونورا وسرورا وبركة ومغفرة عامة شاملة لنا ولمن حضر معنا ولوالدينا ووالديهم وأشياخنا وأشياخهم وعلماء المسلمين وإخواننا وأحبابنا في الله وجميع أهل لا إله إلا الله أحياء ومنتقلين. اللهم واجعل مثل الثواب في صحائفنا وصحائفهم أجمعين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا والدينا وأشياخنا وأصحاب الحقوق علينا وإخواننا في الله والله تعالى أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Jadi Syekh menutup perhimpunan dengan doa, mudah-mudahan Allah Taala kabul dan terima doa dan diberikan rahmat kepada kita. Saya mohon maaf terkurang terlebih dalam terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. أهلا وسهلا. تفضلوا شيخنا. تفضلوا. Halo. Hello. Pengajian di Negeri Sembilan dah habis. Kita akan tunggu pengajian pada musafir di Pahang nanti pula. Jauhlah di Negeri Sembilan sudah tamat. Kita musafir di Negeri Sembilan di Pahang, Perak dan Kedah.